Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita di dalam program Kelantan Ikhlas bersama saya, Cikgu Nozaini binti Muhammad Nur, Guru Sains dari SMKA Tok Bacuk Kelantan. Diharapkan semuanya dalam keadaan sihat, ceria dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran. Hari ini kita masih lagi berada di tema 1 penyelenggaraan dan kesinambungan hidup bab 2 ekosistem untuk sains tingkatan 2. Tajuk ini mengandungi 4 standard kandungan. Kali ini saya akan fokuskan kepada standard kandungan 2.3 saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan antara organisma dengan persekitaran. Dan standard kandungan yang kedua 2.4 peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan alam. Terdapat 5 standard pembelajaran bagi standard kandungan 2.3. Tapi untuk slot kali ini saya akan fokuskan kepada standard pembelajaran 2.3.4 dan 2.3.5. 2.3.4 mencerahkan faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam suatu ekosistem. 2.3.5 meramalkan bagaimana perubahan dalam ekosistem mempengaruhi sumber yang ada dan keseimbangan antara populasi. Kita teruskan dengan objektif pembelajaran yang pertama. Mencerahkan faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam suatu ekosistem. Adakah anda masih ingat maksud populasi? Populasi ialah sekumpulan organisma yang sama spesies dan hidup di habitat yang sama. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam suatu ekosistem, iaitu pertama, serangan penyakit, kedua, kehadiran pemangsa, ketiga, sumber makanan, dan yang keempat ialah perubahan cuaca. Kita lihat kepada faktor yang pertama, serangan penyakit. Di sebelah ini ditunjukkan 5 contoh penyakit yang biasa ditemui pada tumbuhan dan juga haiwan. Virus mozaik akan melambatkan atau merencatkan pertumbuhan pokok tembakau. Perkara yang sama juga akan berlaku pada pokok terung dan cili sekiranya diserang oleh kutu afik. Pada haiwan pula, antara penyakitnya ialah kurap pada kucing dan juga anjing, penyakit kuku dan mulut pada kambing dan lembu, dan selesema burung yang menyerang ayam dan juga itik. Okey, ini adalah beberapa keratan akhbar yang menunjukkan apa yang berlaku kepada hidupan apabila diserang wabak penyakit. Myanmar hapus 35,000 ekor ayam isu selesema burung. Masih berkaitan dengan selesema burung yang berlaku di Tamparuli, Sabah, di mana 28,000 ekor ayam dilupuskan. Yang ketiga, 13 ekor lembu mati akibat sakit. Berdasarkan kepada artikel ini, kesimpulan yang boleh kita buat bahawa saiz populasi haiwan ataupun tumbuhan akan menurun apabila diserang wabak penyakit. Faktor yang kedua yang mempengaruhi saiz populasi ialah kehadiran pemangsa. Kucing merupakan pemangsa bagi tikus. Memelihara kucing di rumah akan mengurangkan bilangan tikus di dalam rumah. Di dalam hutan savanna, singa menjadikan kuda belang sebagai makanannya, menyebabkan bilangan kuda belang di kawasan itu
berkurangan. Apa yang kita boleh katakan di sini bahawa kehadiran pemangsa menyebabkan saiz populasi sesuatu organisma lain di kawasan itu akan menurun. Faktor yang ketiga iaitu sumber makanan. Adakah anda sedar terdapat banyak burung gagak di bandar-bandar besar di Malaysia? Kenapa? Ini kerana kehadiran burung gagak di kawasan itu disebabkan oleh sisa makanan yang terlalu banyak. Di China, beruang panda dikatakan mengalami masalah kepupusan. Ini disebabkan oleh penerokaan hutan yang menyebabkan pokok buluh yang menjadi sumber makanan utamanya berkurang. Berdasarkan kepada dua situasi tadi, jelaslah menunjukkan bahawa saiz populasi organisma akan menurun apabila sumber makanannya terhad. Tetapi saiz populasi akan bertambah apabila sumber makanannya berlebihan di kawasan tersebut. Seterusnya, faktor yang keempat, yang terakhir yang mempengaruhi saiz populasi dalam suatu ekosistem ialah perubahan cuaca. Contohnya, kemarau yang berpanjangan akan menyebabkan tanah menjadi kering dan tidak subur. Pokok-pokok akan mati dan kering dan akan menjadi punca kepada berlakunya kebakaran hutan yang akan memusnahkan habitat bagi flora dan fauna. Kemarau yang panjang juga akan menyebabkan banyak haiwan mati kerana kekurangan air. Maka perubahan cuaca juga akan menyebabkan saiz populasi suatu organisma menurun. Kesimpulannya, saiz populasi organisma dalam suatu ekosistem menurun disebabkan oleh 4 faktor. Pertama, serangan wabak penyakit. Kedua, kehadiran pemangsa. Ketiga, sumber makanan yang terhad. Dan yang keempat, disebabkan oleh perubahan cuaca. Kita teruskan kepada objektif pembelajaran yang kedua. Meramalkan bagaimana perubahan dalam ekosistem mempengaruhi sumber yang ada dan keseimbangan antara populasi. Terdapat 3 perubahan yang ketara dalam ekosistem, iaitu pertama, kekurangan bekalan air, yang kedua, disebabkan oleh migrasi, dan yang ketiga, perubahan saiz populasi. Kemarau yang panjang akan menyebabkan kekurangan bekalan air. Padi merupakan tanaman yang memerlukan air yang banyak. Kemarau yang panjang akan menyebabkan populasi padi sebagai pengeluar dalam siratan makanan akan berkurang. Ini menyebabkan siratan makanan di kawasan tersebut akan terjejas. Seterusnya, menyebabkan keseimbangan antara populasi di situ akan terganggu. Perubahan ekosistem yang kedua disebabkan oleh migrasi. Migrasi bermaksud perpindahan haiwan dari satu tempat ke tempat yang lain akibat perubahan musim. Migrasi sekumpulan bangau kendi ke Kuala Gula, Perak akan menyebabkan bilangan serangga di kawasan itu berkurangan kerana dimakan oleh burung tersebut. Situasi ini akan menyebabkan berlakunya kekurangan sumber yang ada dan akan mengganggu
keseimbangan antara populasi di kawasan tersebut. Perubahan saiz populasi juga akan mengubah saiz populasi organisma lain di kawasan itu. Sebagai contoh, kehadiran makhluk perosak seperti kumbang, beluncas dan juga belalang yang memakan tumbuhan akan mengakibatkan populasi tumbuhan di kawasan tersebut menurun. Dengan penurunan populasi tumbuhan di kawasan tersebut menyebabkan sumber di situ menjadi terhad. Ini akan menyebabkan siratan makanan di kawasan itu terjejas sekaligus menyebabkan keseimbangan antara populasi akan terganggu. Pernah satu ketika dahulu, dunia dikejutkan dengan kehadiran sekumpulan belalang juta ke daerah selatan Rusia. Ladang jagung yang seluasnya 800 hektar telah dimusnahkan oleh belalang juta itu dalam masa beberapa jam sahaja. Keadaan ini menyebabkan kekurangan sumber di kawasan tersebut dan telah menjejaskan keseimbangan antara populasi di daerah tersebut. Kesimpulannya, kekurangan bekalan air, migrasi dan perubahan saiz populasi akan menyebabkan berlakunya perubahan kepada saiz populasi organisma yang lain dan seterusnya akan mengubah keseimbangan dalam ekosistem. Seterusnya, kita akan ke standard kandungan 2.4 peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan alam. Dengan standard pembelajarannya mewajarkan dan berkomunikasi bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif demi kelestarian hidup. Kebanyakan ekosistem semula jadi adalah seimbang jika tiada gangguan luar. Aktiviti manusia yang dilakukan secara tidak terancang dan terurus akan menyebabkan kemusnahan terhadap alam sekitar. Antara aktiviti-aktiviti itu ialah: pertama, penebangan hutan yang tidak terkawal; kedua, aktiviti perindustrian; ketiga, pertanian; keempat, pembuangan sampah sarap; dan yang kelima ialah pembakaran bahan api fosil. Hutan merupakan habitat semula jadi bagi pelbagai spesies flora dan fauna. Penebangan hutan akan menyebabkan kemusnahan habitat flora dan fauna dan juga boleh menyebabkan kepupusan beberapa spesies yang berada di situ. Penebangan hutan yang tidak terkawal dan akan menyebabkan berlakunya hakisan tanah, seterusnya menjadi punca kepada tanah runtuh dan banjir lumpur. Kesan buruk yang seterusnya ialah mengurangkan kandungan oksigen di dalam udara. Bila kandungan oksigen dalam udara berkurangan, maka kandungan gas karbon dioksida dalam udara akan bertambah. Ini kerana ketiadaan pokok yang akan menggunakan gas karbon dioksida dan membebaskan gas oksigen semasa fotosintesis. Peningkatan gas karbon dioksida dalam udara akan menyebabkan berlakunya kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ini berlaku kerana haba terperangkap di bumi oleh gas karbon dioksida yang terlalu banyak.
Untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh aktiviti penyahhutanan ini, ada beberapa langkah yang boleh kita ambil. Pertama, melakukan penghutanan semula ataupun penanaman semula pokok di kawasan tersebut. Kedua, mewujudkan pusat pemulihan untuk membiak spesies terancam seperti pusat pemeliharaan orangutan di Spiluk Sabah. Ketiga, mewujudkan lebih banyak hutan simpan seperti taman negara. Keempat, melaksanakan penebangan secara terancang seperti memilih pokok-pokok yang matang sahaja untuk ditebang. Dan yang terakhir ialah tindakan undang-undang di mana Jabatan Perhutanan hendaklah sentiasa membuat rondaan di kawasan hutan menggunakan helikopter. Jabatan ini juga hendaklah mengadakan sekatan jalan raya bagi mengawal pergerakan lori-lori yang membawa kayu balak. Tindakan tegas hendaklah dikenakan kepada mereka yang menjalankan pembalakan haram. Aktiviti industri yang tidak diuruskan dengan baik akan menyebabkan berlakunya pencemaran udara dan air. Udara tercemar disebabkan oleh pembebasan gas-gas toksik seperti sulfur dioksida. Pencemaran air pula disebabkan oleh pembuangan sisa toksik yang tidak dirawat ke dalam sungai. Gas sulfur dioksida ini akan larut dalam air hujan dan menyebabkan berlakunya hujan asid. Gas sulfur dioksida ini juga merupakan gas rumah hijau. Pembebasan gas sulfur dioksida yang banyak akan menyebabkan berlakunya kesan rumah hijau, seterusnya menyebabkan berlakunya pemanasan global. Untuk mengelakkan kesan buruk terhadap alam sekitar akibat aktiviti perindustrian, semua pihak perlu bekerjasama. Pengilang hendaklah memasang penapis pada cerobong asap untuk mengelakkan gas-gas bahaya terbebas ke udara. Pihak pengilang juga perlu merawat dahulu sisa toksik sebelum dibuang ke dalam sungai. Pihak berkuasa juga boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap pengilang yang gagal mematuhi peraturan seperti membuang sisa kilang yang belum dirawat ke dalam sungai. Bertani merupakan suatu ibadah, tetapi sekiranya aktiviti pertanian ini tidak dijalankan secara lestari, ia akan membawa kesan buruk terhadap alam sekitar. Penggunaan baja kimia dan pestisid yang berlebihan akan menjadi punca kepada pencemaran udara, tanah dan air. Aktiviti pertanian yang tidak lestari juga akan menyebabkan tanah kehilangan mineral dan tidak lagi sesuai untuk bercucuk tanam. Lereng-lereng bukit ditoreh untuk dijadikan kawasan pertanian dan akan menyebabkan berlakunya hakisan tanah. Maka langkah-langkah perlu diambil bagi mengurangkan kesan buruk aktiviti pertanian terhadap alam sekitar. Pertama, mengekalkan kandungan mineral dalam tanah. Petani boleh mengamalkan tanaman bergilir. Kedua, petani boleh menggunakan baja kompos ataupun baja organik bagi menggantikan penggunaan baja kimia yang boleh menyebabkan berlakunya
pencemaran. Ketiga, untuk mengelakkan pencemaran disebabkan oleh penggunaan pestisid, petani boleh menggunakan kaedah kawalan biologi untuk mengawal populasi makhluk perosak. Dan yang keempat, kesedaran orang ramai tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam semula jadi perlu ditingkatkan melalui pendidikan di sekolah-sekolah dan juga melalui media massa seperti akhbar, radio dan televisyen. Pembuangan sampah sarap merata-rata akan menyebabkan berlakunya pencemaran udara, air dan tanah. Longkan dan saluran juga akan tersumbat oleh sampah sarap dan menjadi punca berlakunya banjir kilat. Perebutan sisa pekerjaan organik akan mengeluarkan bau busuk di kawasan tersebut. Selain dari itu, kawasan itu juga akan menjadi habitat dan tempat pembiakan bagi haiwan perosak seperti tikus dan lipas. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu memastikan sampah sarap ini dibuang di tempat yang betul. Sampah itu hendaklah dimasukkan ke dalam tong sampah yang disediakan oleh majlis daerah ataupun majlis pembandaran untuk dibuang ke tapak pelupusan sampah. Langkah seterusnya yang boleh kita ambil ialah mengamalkan 5R. 5R ini ialah untuk reuse, reduce, recycle, refuse dan repurpose. Reuse ialah menggunakan semula sesuatu bahan itu. Reduce ialah mengurangkan jumlah bahan yang digunakan. Recycle ialah mengita semula bahan. Refuse ialah mengelakkan daripada menggunakan bahan yang tidak boleh dikita semula. Dan repurpose ialah menggunakan sesuatu bahan untuk pelbagai kegunaan lain. Dengan cara ini, kita akan dapat mengurangkan bahan buangan yang akan menjejaskan alam sekitar. Bahan aktif fosil seperti pecahan petroleum banyak digunakan di dalam kenderaan dan di kilang-kilang. Pembakaran bahan aktif fosil ini akan menyebabkan berlakunya pencemaran udara dan air dan menyebabkan berlakunya jerebu. Pembakaran bahan aktif fosil ini juga akan menghasilkan gas berasid yang akan menjadi punca kepada turunnya hujan asid dan ia juga boleh menyebabkan berlakunya kesan rumah hijau. Langkah yang telah diambil bagi mengelakkan alam sekitar terjejas disebabkan oleh aktiviti ini, pengguna digalakkan menggunakan petrol tanpa pelambang. Untuk mengurangkan kenderaan di atas jalan raya bagi mengelakkan pencemaran yang teruk, rakyat digalakkan berkongsi kenderaan ataupun menaiki kenderaan awam untuk ke tempat kerja. Dan langkah yang terakhir ialah menggantikan bahan aktif fosil ini dengan sumber tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga solar. Manusia merupakan sebahagian daripada ekosistem. Manusia bergantung pada alam sekitar untuk kemandiriannya. Alam sekitar diancam kemusnahan akibat aktiviti manusia. Maka, manusia haruslah bertanggungjawab untuk memelihara dan memelihara keseimbangan alam semula jadi. Dengan ini, berakhirlah sesi pembelajaran kita pada hari ini.
Saya berharap perkongsian ini akan dapat membantu anda dalam memahami tajuk ini. Sekian dan jumpa lagi.